Sekali lagi dapat kita berada online sama-sama dalam majlis ilmu di dalam sesi Back to Basic. Bagi kesempatan kali ini adalah saya nak mengajak kita meneliti dan berbincang, sharing kepimpinan dan pengurusan umat berasaskan syariat Islam. Untuk majlis ilmu, mari kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedang jemaah sekalian, kita punya pertemuan dalam kesempatan terdahulu kita telah membincangkan perkara-perkara yang terkait dengan nak memantapkan keimanan dan pada malam ini sebagai mukadimah kita ingin kongsikan ayat Al-Quran daripada surah As-Saff, surah yang ke-61 ayat yang ke-14, iaitu Allah Ta'ala menyuruh kita supaya menjadi pembantu-pembantu dalam menegakkan agama Allah. Perhatikan sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. Abang Alidin, tolong bacakan terjemahan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong yakni agama Allah. Sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku yakni untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Sadaqallahu Azim. Jazakallah khairan. Jemaah sekalian, itulah dia ayat daripada surah As-Saff, ayat ke-14 yang mengingatkan kita supaya kita ni dituntut, diperintahkan supaya menjadi pembantu-pembantu dalam menegakkan agama Allah. Kita perhatikan semula ayat ni secara kita kata lebih terperinci. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai alladzina, orang-orang yang amanu telah beriman oleh mereka. Jadi seruan ni kepada kita semua yang telah pilih jalan beriman. Jadi bila ada ayat-ayat yang begini, selalu ingatkan, ini Allah seru aku ni, menyuruh kita ni. Bukan kita duk fikir orang lain dulu, kita fikirkan diri kita. Kerana kita dah pilih jalan beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman oleh mereka. Ya Allah, kami dengar, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami akan taat, insya-Allah.
Apa perintah Allah? Kunu ansarallah. Kunu, jadilah oleh kamu. Ansarallah, pembantu. Maksudnya itu pembantu dalam melaksanakan perintah Allah, menegakkan agama Allah. Allah telah berkata, ya, Isa, Nabi Isa ibnu anak ya Maryam. Jadi Nabi Isa ni dibinkan kepada ibu dia. Kerana dia memang tak ada bapa. Jadi Isa ibnu Maryam. Apa kata Nabi Isa? Lil hawariyin, dia berkata kepada bagi al-hawariyin, golongan al-hawariyin, iaitu pengikut-pengikut dia yang setia, golongan al-hawariyin. Nabi Isa kata apa? Man ansari ilallah. Man, siapakah? Ansari, pembantu-pembantuku ilallah, kepada Allah. Jadi Nabi Isa tanya kepada sahabat-sahabat dia, pada pengikut-pengikut dia, siapa di kalangan kamu ni nak menjadi pembantu-pembantu aku dalam menegakkan perintah Allah, agama Allah? Qala al-hawariyun, qala, telah berkata ya, al-hawariyun, oleh kalangan al-hawariyun tadi, ya. Apa jawab mereka? Nahnu ansarullah, kami, ya, kami ansarullah, pembantu-pembantu Allah. Maknanya mereka menyatakan kesediaan, mereka menyatakan kesanggupan ataupun menyahut seruan perintah yang Nabi tanya, siapa nak jadi pembantu aku kepada Allah dan menegakkan agama Allah? Mereka kata nahnu ansarullah, kamilah yang menjadi pembantu-pembantu dalam menegakkan agama Allah. Begitulah kita ni, ya, disuruh oleh Allah Ta'ala. Allah yang suruh ni. Yang tadi dia orang tu Nabi Isa yang beritahu dan tanya. Ni Allah kata kunu ansarullah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Seruan tu kepada kita semua. Jadilah oleh kamu pembantu-pembantu Allah. Sebagaimana kisah Nabi Isa dan para sahabat. Para sahabat dia, pengikut dia menyatakan kesediaan. Bila kita diperintahkan oleh Allah, juga begitulah, ya Allah, sami'na wa ata'na, nahnu ansarullah, kamilah ya Allah juga akan, ya, menjadi orang yang membantu untuk menegakkan agama Allah. Fa'amanat ta'ifatun min bani Israel, maka amanat, telah beriman ia, ta'ifatun, oleh segolongan, min bani Israel, min daripada bani, anak-anak Israel. Jadi bani Israel ni anak cucu, ya, keturunan daripada Israel. Siapa Israel ni? Nabi Allah Yaqub, ya. Bani Israel mana anak-anak ataupun kita anak cucu, keturunan Nabi Allah Yaqub. Jadi segolongan daripada mereka beriman, ya, wa kafarat ta'ifah, dan telah kufur ia oleh segolongan. Jadi begitulah dalam dakwah, ya. Ada yang menerima, ada yang menolak. Apatah lagi, ya, kita tak mahu jadi golongan yang menentang. Bagi kita, mari kita sama-sama menyahut perintah Allah. Ya, dalam ayat lain ada Allah beritahu, ya, istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Jadi sahutlah oleh kamu, ya, seruan yang Allah Ta'ala serukan. Begitu juga Rasul yang menyuruhkan apabila telah menyuruh ia bagi apa yang menghidupkan kamu. Jadi kehidupan yang sebenar-benarnya adalah kehidupan cara yang Allah kehendaki. Itu kita kehidupan cara Islam, kehidupan ikut syariat Allah. Kalau hidup derhaka kepada Allah, alangkah ruginya. Bagi dalam dunia dakwah, ya, dah menjadi, kita kata, satu perkara yang realiti, yang terpaksa kita hadapi. Memang ada segolongan yang beriman, ada segolongan yang kufur ingkar.
Seterusnya Allah beritahu, فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Fa'atu maka ayyadna telah memberi bantuan. Kalau ikut verbatim tu telah give a hand. We give a hand. Maknanya ayyada tu tangan, telah beri tangan oleh kami. Maknanya telah memberi bantuan pertolongan oleh kami kepada siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman. Ya, mereka ada aduhim, atas musuh mereka. Allah kata Allah beri bantuan, Allah bagi pertolongan kepada orang-orang yang telah beriman mengatasi musuh-musuh mereka. Allah bantu, Allah tolong. Fa'asbahu zahirin. Maka asbahu yang menang, orang yang berjaya. Jadi jemaah sekalian, dengan kita mulakan majlis ini gerakkan agamanya. Maka dalam keadaan dunia umat Islam hari ini yang keadaan yang lemah, kocak-kacir, banyak yang tak terurus, tak teratur, ada yang mengatur dan mengurus tapi tidak mendapati apa yang Allah perintah. Maka belum lagi sempurna, belum lagi betul kalau kewajipan-kewajipan itu terabai. Maka untuk itu inilah yang kita nak teliti perkara besar dalam pengurusan dunia umat Islam supaya agama Allah ini tertegak dan dilaksanakan secara sempurna, secara keseluruhan. Baik, seterusnya kita imbas kembali sesi-sesi yang terdahulu telah pun kita bincangkan bagaimana keimanan itu perlu dibangunkan, perlu dipelihara, perlu dijaga, dan dalam bab yang ke-6 ataupun perbincangan topik yang ke-6 itu, Al-Quran menghuraikan kepada kita Islam itu sebagai sistem hidup, way of life yang lengkap. Sempurna, dan sistem hidup ini perlu ditegakkan. Adin ini perlu ilmiahnya ataupun dari segi perancangannya. Tak sekali keimanan itu kena dipelihara, kena dikukuhkan dan tidak boleh dibiarkan rosak. Maka keimanan itu dah kita bincangkan bahawa kena dibina dan proses membina keimanan itu telah pun kita kongsikan terdahulu. Jadi kita hendak yakin, kita mengerti faham bahawa keimanan ini sangat mahal harganya dan kena diusahakan dan kena diperkukuhkan dari masa ke semasa. Memang iman ini dia kadang-kadang boleh menambah, kadang-kadang boleh mengurang. Yazid wa yanqus. Tapi jangan sampai dia rosak. Kenapa? Kalau keimanan yang rosak tak diterima, alangkah ruginya. Sama ada kerana orang itu bersyirik kepada Allah, ragu-ragu, atau perkara yang boleh rosakkan iman. Dia jadi dia buat. Maka kena bertaubat kembali kepada asas keimanan yang di sisi Allah Ta'ala diterima, insya-Allah. Kemudian nak tegakkan adilul Islam ni kita kena tahu peraturannya. Ini dipanggil syariat, maka dalam mengatur kehidupan kita ni, kehidupan hidup, makan, minum, pakai, line tak okey tu. Itu perkara besar, ekonomi, sistem. Dan bila dalam kenegaraan tu mestilah negaranya, umat Islam ni negaranya Islam lah. Dan bagaimana dasar luar negara itu, dasar luar negeri,
Itu pokoknya nak membawa salah. Oh, suaranya tak jelas sekejap. Okey. Kita tukar wifi lagi satu tengok. Tuan, suara tak jelas tuan. Tak apa nak jelas lah tuan, minta maaf tuan. Ya, dia terputus-putus. Tuan cakap pun suara okey. dia macam robot tuan. Okey. Oh, betul-betul Okey, kita ni balik semula. Okey, cuba tengok balik semula penerimaan. Masih lagi putus-putus? Okey tuan, okey tuan. Kita tukar. Yang ni okey tuan, yang ni tak okey. jelas tuan, okey, kecil. Suara tak jelas tuan, kecil. Wifi Tuan satu. Okey, now sekarang apa dah tukar wifi yang lagi satu. Kadang-kadang dia punya reception belah sini apa. Sekarang okey dah suaranya, betul-betul lagi tak? Okey Saya tak jelas tuan, tak apa lah. Okey. Okey, jelas. Rembau clear, rembau clear. Rembau clear. Ini misket tanah pun clear juga tuan ni. Misket tanah pun clear ni tu. Tanjung Berdarah, Padang Kunting. Dengan pengalaman malak ni tuan. Dah tadi apa? Okey dah belum? Okey. Okey, terima kasih Jazakallah kerana bagi feedback. Ya, tidak akan kita kata message tu tak sampai, terputus-putus. Okey, now kena PowerPoint balik semula lah. Okey. Boleh. Nampak PowerPoint ni? Ya, tak keluar lagi. Okey, tengok balik semula. Slide tak keluar lagi Nazrul? Belum, tak keluar lagi. Okey, jap. Okey, kena share dulu sebenarnya tadi pasal dia apa? Pasal dia tukar wifi, dia terputus lah. Okey, tak apa. Dan dah keluar belum? Okey. Boleh Dah keluar nampak, slide? boleh nampak. Dah keluar. Okey, kita Yang ini ulang baru balik. jelas. Okey, tadi suara putus-putus, minta maaf itu kerana tuan-tuan kalau tak bagi feedback, kita tak tahu apa yang orang sana punya reception. Jadi itulah yang kita bincangkan tadi secara umum. Nak menegakkan agama Allah ni, dia pertama sekali bermula dengan itulah, kita kata akidah ni kena dibina, keimanan kena dibina. Kemudian kita kena tahu peraturan-peraturan apa yang Allah syariatkan dari sudut hablum minallah wa hablum minan nas. Kemudian bila dah ada ilmu dalam, kita kata secara menyeluruh tu, sudah pastilah kita kata kena dilaksanakan. Ada perkara yang dalam bidang kuasa kita dan ada perkara yang memerlukan negara untuk menerapkannya. Ini penting ni kita kena faham. Sebab apa? Kekuatan yang ada pada negara itu adalah kekuatan yang boleh menerapkan Islam secara keseluruhan. Kalau individu, kita punya bidang kuasa terhad, mungkin perkara yang dalam bidang kuasa individu saja. Kalau perkara yang mungkin melibatkan jamaah, kelompok, kalau dalam organisasi mungkin dia ada bidang kuasa dia. Tapi dalam secara keseluruhan, negara lah yang mengatur urusan umat, mengatur urusan agama, mengatur urusan penerapan syariat. Bila dilaksanakan itu, barulah
masalah-maselah umat ni dapat diselesaikan, ya. Akidah terpelihara dan Islam tu dapat dikembangkan ke seluruh dunia. Jadi ni yang kita kata pentingnya kita nak faham bagaimana mengatur urusan umat. Kenapa dengan penerapan syariat tadi barulah dapat tercapai maqasid syariah, ya, iaitu pemeliharaan agama hifzuddin, mana agama yang terpelihara, hifzun nafs, ya, terpelihara jiwa, maruah, kehormatan, darah, ya, terpelihara akal, hifzul akal, maknanya cara berfikir. Ini memerlukan sistem pendidikan, tarbiyah yang melahirkan orang berfikir secara Islam, ya. Bukannya umat Islam tapi cara berfikirnya tak ikut syariat Islam. Ada yang ikut sosialis, ada yang mungkin ikut komunis, ada yang mungkin, ya, kadang-kadang ikut sekular. Tak bolehlah, kita umat Islam mestilah cara berfikir kita, cara kita membuat keputusan supaya nanti tindakannya semua cara Islam, ya. Dan kemudian hifzul nasl, iaitu terpelihara akan keturunan. Penting keturunan ni, kenapa? Ya, kita nak tahu dia tu anak yang dipanggil sah di sisi Islam, ya. Maknanya melalui pernikahan, bukan ya anak luar nikah. Kalau anak luar nikah pun kita kena tahu, ya, siapa dia, supaya nanti kita tahu keturunan ni siapa daripada keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana di akhir zaman nanti akan ada siapa? Imamul Mahdi, iaitu daripada keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pemimpin bagi dunia umat Islam. Maka isu akhir zaman ni perlu dikaji, perlu difahami, ya. Apatah lagi kita kata kita semua nak main peranan menegakkan agama Allah. Bila kita kata hifzul mal, sebenarnya terkait dengan hal-hal bagaimana harta itu berpusing dalam masyarakat, dan ianya adalah terkait dengan ekonomi sebenarnya, ya. Jadi jemaah yang dikasihi sekalian, dengan mukadimah yang panjang segitu tadi, ini yang saya nak mengetengahkan kitab itu hadis-hadis sultaniyah, hadis-hadis mengenai dengan kekuasaan, tentang para penguasa yang menceritakan hal-hal kepimpinan dan pengurusan dunia umat Islam. Jadi hadis-hadis ni sebenarnya lebih daripada 60 hadis. Kita akan baca dari masa ke masa insya-Allah dengan sedikit ulasan, dan dianya ada dalam soft copy dalam bahasa Inggeris, dan kalau dalam bahasa Melayu ada saya scan juga, dan kita akan kongsikan dari masa ke masa insya-Allah. Baik. Okay, kita dah buka sebenarnya. Ini yang saya kata hadis yang di dalam kitab ini. Baik, saya reverse dulu di awal kitab ni, ya, supaya kita tahu the 60 sultaniyah, ya, hadis situn sultaniyah. Jadi collections of narration related to ruling with brief notes and selected commentary, ya, compiled by Abu Luqman Fathullah. Sebenarnya kitab ini dikeluarkan asalnya dari UK, dan ianya dalam bahasa Inggris, kemudian ada terjemahan bahasa Indonesia, dan juga kemudian kita boleh bincangkan dalam bahasa Melayu lah insya-Allah. Baik, seterusnya ini mukadimah dia, dan dalam mukadimah ni, ya, dia bermula dengan ialah puji-pujian kepada Allah Ta'ala dan selawat ke atas Nabi SAW. Kemudian amma ba'du, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya tiada lain melainkan amal-amal itu dengan niat, bergantung dengan niat, dan sesungguhnya tiada lain melainkan bagi setiap orang tu ma nawa, apa yang dia niatkan, ya. Jadi kita baca sedikit apa yang kita kata yang pengumpul hadis ataupun pengarang kitab ni bagi tahu. Over the centuries, there have been many collection of hadith compiled with the intention of reminding Muslims ahkam of Allah Subhanahu wa Taala, so as to apply them in their lives. The most famous that have been read and benefited from
is the 40 hadith compiled by Imam Nawawi. Jadi kita kata dalam bahasa Melayunya dah berkurun-kurun dah, berabad-abad dah. Ada banyak himpunan-himpunan hadis dengan niat tujuan nak mengingatkan kaum muslimin mengenai hukum-hukum Allah Ta'ala supaya perkara ini dapat di-apply atau dapat dilaksanakan dalam kehidupan. Jadi antara hadis-hadis yang telah dihimpunkan, kita pun biasa baca dan dapat manfaatnya. Contohnya hadis 40 yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. But today, the most neglected of the commands of Allah SWT is the command to rule by what Allah has revealed to His Prophet. Jadi dia kata hari ini yang banyak terabai daripada perintah-perintah Allah ni adalah perintah supaya berhukum ataupun melaksanakan hukum tu sebagaimana Allah telah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT says in the book, jadi firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzalna ilaikal kitab bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. And we have sent down to you, O Muhammad, this book, Quran, truth, confirming the scriptures that came before it, and the muhaimin, that is trustworthy in highness and witness over it, so judge among them by what Allah has apa? Saya mungkin surat dia lari, has revealed, okay, and follow not the vain desires away from the truth that has come to you. To teach among you, we have prescribed Allah and a clear way. Ini sebenarnya surah Al-Ma'idah, ayat yang ke-58. Jadi kalau nak tengok terjemahan Melayunya, boleh juga kita buka Al-Ma'idah 58. Saya tak buka tadi. Yang sini cepat. Al-Ma'idah 58. Mungkin silap rujukan tadi kan, Jaya? 48 Ustaz. 48 lah? Silap baca tadi, 48 Ini dia, ya. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, iaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelum, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan jangan kamu mengikut hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, nescaya kamu dijadikannya satu umat sahaja, tetapi Allah nak menguji kamu terhadap pemberiannya kepada kamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Jadi yang tadi tu dia dia nas tu ataupun teks tu dia tuliskan sebahagian aja, wa anzalna ilaikal kitab bil haqq.
Telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad kitab itu bil haq dengan kebenaran. Jadi kitab itu musaddiqan lima baina yadayh, membenarkan bagi apa yang ada sebelumnya. Di antara dua tangan ni maknanya apa kitab terdahulu, minal kitab. Jadi kitab yang ada di hadapan iaitu Taurah dan juga Injil, ya. Jadi dalam hal ini kita kata Quran ni datang untuk membenarkan kitab-kitab yang terdahulu, dan ia ni adalah sangat dipercayai, muhaiminan, ya, boleh ataupun sangat terpercaya ke atasnya. Maknanya kitab ni tak ada keraguan daripada ianya datang daripada Allah Ta'ala dan benarnya mengiyakan kitab terdahulu. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka berhukumlah kamu di antara mereka dengan apa yang Allah telah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, janganlah kamu ikut hawa-hawa mereka. Itu jangan ikut hawa nafsu mereka. Jangan sampai kamu terpisah amma ja'aka minal haq, daripada apa yang telah datang ia kepada engkau daripada kebenaran itu. Jadi dalam hal ini kita kata kita ni dituntut untuk melaksanakan perintah Allah, syariat Allah, hukum Allah, agama Allah sebagai as a way of life. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami jadikan bagi daripada kamu ni ja'alna minkum syir'atan, ada syariatnya, ada peraturan-peraturannya, dan minhajan, dan juga manhaj. Jadi ini kita kata cara untuk melaksanakan agama Allah, menegakkan agama Allah, melaksanakan hukum Allah, semuanya sebenarnya telah diperincikan. Rasul SAW telah tunjukkan. Jadi kita kembali kepada apa yang kita baca daripada kitab tadi. Jadi dalam mukadimah ni itu dia kata this book is a brief compilation of hadith related to ruling. Jadi buku ni, kitab ni himpunan hadis-hadis yang terkait dengan macam mana nak mengatur urusan umat, memerintah. It is a small selection, but it is hope it serves to illustrate how central to Islam was its ruling system and the manner of the just ruler as opposed to the characteristic of the evil one, and the nature of application of the rule, the role of the ummah in encountering those in authority, and the painful consequences if this is neglected. Jadi dia kata dalam kitab ni hadis-hadis ni mencerita bagaimana pentingnya Islam tu dalam hal pemerintahan, dan juga diterangkan bagaimana kalau pemerintah ataupun penguasa yang adil sebagaimana berlawanan dia dengan kita ciri-ciri orang yang tidak amanah ataupun yang berbuat jahat, tidak melaksanakan tanggungjawab. The nature of the application of the rule, juga macam mana ciri-ciri pelaksanaan undang-undang tu, dan juga peranan role of the ummah, macam mana peranan umat tu sendiri untuk menghisap ataupun accounting, itu makna dia menghisap ataupun dia kena buat kerja memerhati dan menilai orang-orang yang ada kuasa ni. Dia kena buat correction, pembetulan, and the painful consequences if this is neglected, dan bagaimana akibat buruk sekiranya tanggungjawab besar ni dia abaikan. Jadi kalau para penguasa tak melaksanakan pun ada akibat buruk. Kalau umat tidak muhasabah, tak menegur, tak membetulkan pun, kesannya kembali adalah kita kata yang menjadikan kita sengsara, payah, susah dan pelbagai. Jadi bila kita melihat ni adalah pengurusan umat Islam, kepimpinan dan pengurusan dalam agama Allah ini yang bagaimana mengatur urusan umat. Seterusnya dikata, it is our prayer that this neglected sunnah and the countless others related to governance be revived and enacted in the Islamic world under the shade of the next rightly guided khilafah. Jadi doa, kita punya doa bersama agar sunnah ataupun kita kata tanggungjawab yang terabai ini dapat dikembalikan semula, dapat dihidupkan semula
dan ditegakkan dalam dunia Islam ini di bawah kepimpinan pemimpin yang rightly guided khilafah. Ini perkataan Nabi SAW, iaitu khilafah ala minhaj nubuwah, maknanya sistem pemerintahan Islam cara kenabian. Itu dipanggil rightly guided khilafah, itu makna khilafah ala minhaj nubuwah. That prayer is also a promise of Allah SWT who said, jadi doa ni juga kita dapat fahami sebagaimana apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Ini ayat daripada mana ni, ayat surah An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Kita tengok bahasa Inggeris dulu. Allah has promised to those among you who believed and worked righteous deed that He will of a surety grant them in the land inheritance of power, as He granted it to those before them, and that He will establish in authority their religion, the one which He has chosen for them, and that He will change their state after the fear in which they live into one security and peace. They will worship me alone, Allah Ta'ala, and not associate not with me. If any do reject faith after this, they are rebellious and wicked. Jadi itu terjemahan Inggeris tu. Kita tengok surah An-Nur 24-55. Tengok sekejap surah An-Nur. Surah An-Nur surah 24 ayat 55. Baik, ini terjemahan Melayu dia, kecil saya baca. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahawa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredainya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam keadaan ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ini dia janji Allah Ta'ala, wa'adallah, telah berjanji oleh Allah. Allah janji kepada siapa? Alladzina amanu minkum, orang-orang yang telah beriman oleh mereka di kalangan kamu, wa amilus solihat, dan telah beramal mereka dengan amal yang soleh. Jadi janji Allah kepada itu, orang beriman dan beramal soleh. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ardi, sesungguhnya pasti Dia mengkhalifahkan kamu, maknanya memberi kekuasaan kepada mereka ni, fil ardi, di bumi. Allah kata Allah pasti beri kekuasaan kepada mereka di atas muka bumi. Kama stakhlafa alladhina min qablihim, sebagaimana telah beri kekuasaan Ia kepada orang-orang yang daripada sebelum mereka. Jadi ayat ni kalau kita teliti, Allah janjikan kepada Rasul bahawa Allah akan berikan kekuasaan untuk mengatur urusan umat di atas muka bumi ini. Ini kita janji Allah waktu sebelum ada kekuasaan. Allah kata Allah pasti akan beri kekuasaan. Dan kita tahu kekuasaan itu bermula di negara Islam pertama di Madinah. Wal yumakkinanna lahum, dan Dia pasti memperteguhkan bagi mereka dinahum, din mereka, alladzi irtada lahum, yang Allah reda bagi mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna,
dan sesungguhnya dia pasti gantikan bagi mereka itu daripada selepas ketakutan menjadi aman. Jadi Allah gantikan daripada ketakutan, kan di kota Mekah dulu penuh dengan penindasan Rasul dan para sahabat, sampai ada yang di pulau ya nak makan pempayah ya, ada sahabat-sahabat yang kena seksa, tak aman, kena kacau ya. Kenapa? Kerana berpegang ataupun masuk agama Islam. Maka Allah kata Allah pasti gantikan daripada ketakutan tu menjadi aman. Ya'budunani la yusyriku nabi syai'a. Mereka tetap mengabdi diri padaku, tiada mereka mempersekutukan aku ni dengan sesuatu apa pun. Wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang mereka kufur selepas yang demikian tu, maka mereka itulah orang-orang yang fasikun, orang-orang yang menyimpang dari agama Allah. Jadi itulah ayat yang diketengahkan kepada kita mengenai janji Allah, janji Allah bahawa Allah pasti akan beri kemenangan dan kejayaan. Baik, kita tengok sikit lagi apa yang ada dalam mukadimah ni. Tu dia kata the intention, tadi terjemahan ayat tadi tu ya. Seterusnya, the intention has been to present a selection of narrations which are reliable. Jadi niat dia untuk ya kongsikan, present ya selection of narration, maknanya himpunan hadis which are reliable, yang boleh dipegang ya, and there are endnotes regarding to various chains of narration. Jadi ada nota-nota yang dalam catatan-catatan tu various chain dan juga mungkin riwayat-riwayat lain other than those mentioned in the Sahihain, the Bukhari dan Muslim. Jadi ada juga catatan-catatan yang menerangkan hadis ni dapat dalam kitab-kitab lain selain daripada Bukhari dan Muslim. May Allah accept this word, forgive us for shortcomings and bring victory to this ummah. Semoga Allah terima usaha ni dan maafkan kita di atas kekurangan, kelemahan, dan juga Allah berikan kejayaan kepada umat ini insya-Allah. Baik, seterusnya apa yang ada adalah ini kita kata dia punya content. Jadi bahagian pertama tu Islamic rule ya, ada khulafa, ada rulers of the Muslim Ummah. Seterusnya prophecy of the return of the khilafah upon the prophetic example, obligation of the khilafah, itu hadis-hadis yang berkenaan lah. Kemudian bab yang seterusnya ada responsibility of the leadership. Ini pun ada tajuk-tajuk dia dengan hadis-hadis yang berkenaan ya. After that, rule of law means taking care of society by Islam. Jadi itulah bagaimana ya nak menjaga umat ni, nak menjaga masyarakat Islam ya, undang-undangan tu bagaimana tuntutannya, critical nature of ruling and unity, bagaimana pentingnya ya pemerintahan dan juga kesatuan, ciri-cirinya. Lepas tu pembincangan bagi illegitimate leadership. Jadi ini perbincangan bagaimana hal kepimpinan ni ya, ada yang tak betul, apa yang betulnya macam mana, yang tak betul tu apa yang dia buat, corrupt rulers, cronyism, dan juga orang yang leadership for personal gain, no obedience to a leader in sin. Jadi kalau kepimpinan yang tak betul tu macam mana dan tak boleh dipatuhi, kita kata secara salah lah. Kemudian blocking the path, macam mana kalau halangan-halangan terhadap usaha untuk menegakkan agama Allah ni ya, macam mana keadaan dan bagaimana nak menghadapinya. Kemudian ada tajuk dalam bab enjoying the good and standing for the truth. Ini menyuruh buat ke yang baik dan standing for the truth, sanggup berdiri di atas kebenaran ya. Dia ada hadis-hadis dia. Kemudian victory from Allah as conditions ya. Jadi kemenangan dari Allah Ta'ala itu bersyarat, maknanya kita kena melaksanakan tanggungjawab, kewajipan baru Allah bagi kemenangan ya.
dan bahagian terakhir tu Islam will return and the victorious group. Jadi bagaimana Islam akan kembali berjaya dan kelompok yang berjaya itu yang bagaimana, ada hadis-hadisnya. Jadi itu kita kata sebagai mukadimah penghantar. Jadi bahagian pertama adalah berkenaan dengan Islamic ruling, macam mana pemerintahan dalam Islam, dan inilah hadis pertama yang kita akan baca, dan ada yang bahasa Melayu dan ada yang bahasa Inggeris. Baik, manakala ada yang bahasa Melayu yang saya dulu dah pernah scan, jadi kita baca yang bahasa Melayu dulu lah. Khalifah adalah pemimpin kaum muslim. Ini tajuk mengenai dengan kepimpinan ni. Jadi dalam dunia Islam kita kena tahu bahawa bila dikatakan pemimpin kaum muslimin ini adalah khalifah. Hadis pertama berkenaan dengan ini adalah kanat banu Israel tasusuhum al-anbiya kullama halakan nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa'u fayaksurun. Qalu fama ta'muruna qala fu bi bai'atil awwal fal awwal a'tuhum haqqahum fa inna allaha sa'alahum amma istar'ahum ataupun amma istar'ahum al-qamakal. Jadi ini terjemahan Indonesia ni, tak apalah kita baca dulu. Dahulu Bani Israel selalu dipelihara urusannya oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, digantikan oleh nabi yang lain. Dan sesungguhnya tidak akan ada nabi lagi sesudahku, tetapi akan ada banyak khalifah. Para sahabat bertanya, apa yang kau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, penuhilah bai'ah yang pertama, dan yang pertama itu saja. Berikanlah kepada mereka haknya, kerana Allah nanti akan menuntut pertanggungjawaban mereka terhadap rakyat yang dibebankan urusannya kepada mereka. Itu terjemahan terjemahan Melayu Indonesia lah. Okey, baik, kita tengok baliklah hadis tu tadi dalam bahasa Melayu pula. Kita tengok terjemahan dia insya-Allah. Kanat Banu Israel. Kanat tu telah adalah ia, Banu Israel, mana Bani Israel. Telah adalah Bani Israel tu tasusuhum al-anbiya'u. Ini perkataan siasah tu, tasusuhum. Ia mengurus akan mereka tu al-anbiya oleh para nabi-nabi. Jadi ia siasah tu, ia bersiasah ke atas mereka tu oleh para anbiya. Mana ia mengatur urusan mereka tu oleh para anbiya. Ini kata perkataan siasah tu. Kullama halaka nabiyun, mana setiap kali telah halaka tu mana telah mati atau telah binasa, telah tiadalah nabi, mana bila nabi wafat, meninggal, yang dibangkitkan kepada mereka tu khalafahu nabiyun, telah mengganti akannya oleh nabi. Jadi dulu Bani Israel begitu, Allah bangkitkan rasul, nabi, maka meninggal seorang, Allah gantikan lagi nabi dan rasul. Dan kita tahu daripada Bani Israel ini ramai nabi dan rasul. Wa innahu la nabiyya ba'di. Nabi Muhammad SAW kata, dan sesungguhnya tiada nabi selepas daripada aku ni. Jadi Rasulullah SAW bagi tahu bagi baginda, bila dia nanti meninggal, tak akan ada nabi lain. Inilah khataman nabi. Ini nabi terakhir untuk umat manusia di akhir zaman ni. Wa sayakunu khulafa'u, akan ia adalah khulafa'u, itu khalifah-khalifah. Jadi Rasul meninggal, wafat, tak ada nabi ganti. Itu kata ada nabi Melayu tu tak betul lah tu. Maka akan ada khalifah-khalifah. Fayaqsurun, maka mereka tu ramai, kasir, yaqsurun, mereka ramai. Qalu, berkata sahabat, fama ta'muruna, maka apakah engkau perintahkan kepada kami?
Jadi akan ada khalifah-khalifah yang ramai yang menggantikan Rasul sebagai yang mengatur urusan siasah politik ni. Ya. Qala, berkata Nabi SAW, fu bai'atil awal. Nabi kata, penuhilah oleh kamu dengan bai'ah yang mula-mula. Jadi maknanya berikan kepatuhan, ketaatan kepada bai'ah yang diberi kepada khalifah ataupun pemimpin yang dibai'ahkan, yang awal tu. Fal awal, ya, maka yang awal tu, ya, a'tuhum, ya, taatilah oleh kamu kepada mereka tu, ataupun berikan kepada mereka tu haqqahum, hak mereka tu, itu perlu ditaati. Dalam Al-Quran kan Allah berkata, ya, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah oleh kamu kepada ulil amri di kalangan kamu. Jadi kita kena faham bahawa dalam Islam bila khalifah tu dah diangkat ketua negara ataupun kita kata pemimpin bagi dunia umat Islam, dia adalah khalifah. Nanti saya akan sharekan, ada buku kitab Ahkamus Sultaniyah yang menceritakan mengenai hal kenegaraan ni juga, ya. Maka berikan hak mereka. Fa inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala, sa'alahum amma istar'ahum, ya, istar'ahum. Maka sungguhnya Allah Ta'ala, ya, akan soal mereka itu daripada apa yang, ya, mereka dituntut menjaga ke atas umat ini, ya. Jadi kamu tunaikan hak kamu kepada mereka, Allah Ta'ala akan soal mereka daripada hal penjagaan yang telah diamanahkan kepada mereka ini. Jadi itulah dalam hadis ni kita kata ada catatan-catatan ringkas. Boleh saya bacakan juga sedikit, ya. Kata tasusuhum, iaitu mengatur urusan mereka, menunjukkan bahawa para nabi sebelum Rasulullah SAW, sebelum Muhammad SAW juga menerapkan hukum kepada para pengikut mereka, atau dengan kata lain mengatur urusan mereka dengan aturan yang diturunkan oleh Allah. Itu maknanya mengatur urusan umat tu, maknanya menerapkan hukum hakam, melaksanakan syariat apa yang Allah telah tetapkan. Dulu mereka pun melaksanakannya, bahkan Rasul SAW dan para khulafah ar-Rashidin dan juga khalifah-khalifah yang ada dalam dunia Islam ni, mereka menerapkan hukum Allah, ya. Kata khulafah adalah bentuk jamak daripada khalifah, dan kata kerja yaksurun akan ada banyak, menunjukkan bahawa akan ada banyak khalifah setelah Rasulullah SAW. Dengan demikian, hadis ini memberikan bantahan atas pendapat yang mengatakan bahawa khilafah hanya ada pada masa 4 khulafah ar-Rashidin saja. Jadi khalifah-khalifah yang ramai, banyak. Selepas khalifah ar-Rashidin pun ada khalifah-khalifah Islam, ya, daripada kerajaan-kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Osmaniyah Turki. Memang ada sebuah riwayat hadis yang menjelaskan bahawa khilafah berlangsung selama 30 tahun. Akan tetapi menurut Syekh Ibn Taymiyah, hadis tersebut hanya menunjukkan satu period masa khilafah yang benar-benar mengikut sunnah, berjalan sesuai dengan metod Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu khulafah ar-Rasyidin, itu khilafah ala minhaj nubuwah. Jadi hadis tersebut tidak bermaksud untuk membatasi bahawa period khilafah, itu pemerintahan Islam, hanya berusia 30 tahun. Dengan cara menggabungkan pemahaman tersebut, maka kedua hadis tersebut dapat difahami secara utuh. Maknanya ya, hadis tadi yang mengatakan khalifah-khalifah yang beberapa orang tu mana khulafah ar-Rasyidin, betul, dalam tempoh masa 30 tahun. Namun selepas daripada itu tetap ada khalifah-khalifah yang tetap melaksanakan syariat Allah walaupun tidak sempurna cara minhaj nubuwah. Sebagaimana penjelasan Imam Nawawi, phrase penuhilah baiat yang pertama dan yang pertama itu saja, apa dia maksud dia? Menunjukkan bahawa dalam satu masa, dalam satu period, kaum muslimin hanya dibolehkan memiliki seorang khalifah sahaja, ya, dan bai'ah yang diberikan kepada orang lain
yang mengaku sebagai khalifah, tandingannya sementara telah ada seorang khalifah, dia anggap bai'ah yang tidak sah. Jadi maksudnya kalau dalam dunia Islam, kalau dah ada seorang khalifah tu dilantik, maka tidak boleh ada khalifah lain, ya. Maka bagi dunia umat Islam, pemimpinnya satu saja, ya. Maka tidak bolehlah orang lain, ya, dilantik menjadi khalifah apabila khalifah telah pun diangkat. Jadi dalam dunia umat Islam ni, hal-hal pemerintahan khalifah ni sebenarnya adalah isu besar, isu pokok. Jadi apa yang ingin saya kongsikan sedikit, sebenarnya ada kitab-kitab lain yang menceritakan mengenai dengan pemerintahan Islam ni. Antaranya adalah Ahkamus Sultaniyah, kitab karangan Imam Mawardi, dan Imam Mawardi dia meninggal dalam tahun 450 Hijrah. Maka ni salah satu daripada kitab Ahkamus Sultaniyah wal Wilayah Ad-Diniyah. Jadi kekuasaan dalam menegakkan agama Allah ini, Imam Mawardi diperintahkan oleh Khalifah untuk menulis kitab. Ini terjemahan Melayu. Kemudian ada juga yang dalam bahasa Arab Ori, kalau siapa nak sebenarnya boleh Google je dapat. Ini terjemahan bahasa Inggeris. Dan kitab ini sebenarnya ada 20 bab. Dia mengandungi 20 bab berkaitan dengan hukum-hukum pemerintahan dan bidang kuasa dalam nak menegakkan agama ni ataupun melaksanakan agama Allah ni. Jadi bab-bab tersebut ni kalau kita tengok ada bab pertama sampai bab 20. Jadi ini sebagai penegahan, inilah bab pertama, pelantikan imam ketua negara. Itu pentingnya, kita kata dalam Islam negara tu dah ada, maka ketua negara pun kena ada. Apabila dia meninggal, kena ada pelantikan, ataupun sesuatu berlaku kepada khalifah ketua negara, kalau tak ada kena diadakan. Kemudian dia ada pelantikan wazir ataupun pembantu. Kalau kita baca kitab tu dia katakan muawin, muawin makna pembantu. Ada satu pembantu muawin tafwid, pembantu pemerintahan, satu lagi muawin tanfid, pembantu pentadbiran dipanggil. Kemudian ada bab yang ketiga, dia panggil pengurus bagi wilayah-wilayah. Ini dipanggil wali-wali di gubernur wilayah-wilayah tertentu. Dan seterusnya, bab keempat, Amirul Jihad dan seterusnya. Jadi saya sengaja dedahkan ini kenapa? Kerana supaya kita sedar bahawa dalam Islam hal pemerintahan, hal kepimpinan adalah perkara besar, perkara pokok. Dan ini adalah apa yang dituntut dalam syariat. Jadi kalau kita baca nanti, tapi saya tak bacalah ini bab Ahkamus Sultaniyah. Bab pertama tu pelantikan imam ketua negara. Jadi sebagai sedikit kita kata dia punya penulisan kitab tu, imam atau ketua negara diwujudkan untuk mengganti Rasulullah SAW bagi melindungi agama, serta mentadbir keduniaan, siasah ad-dunia. Hukum melantik seorang imam ketua negara untuk menjalankan tugas tersebut adalah wajib secara ijma'. Walaupun terdapat pandangan janggal yang menyalahinya. Terdapat perbezaan pendapat tentang hukum wajib melantik imam, apakah berdasarkan akal ataupun berdasarkan syarak. Sebenarnya yang lebih kuatnya adalah berdasarkan syarak. Memang perlu ada ketua negara. Kalau ikut akal pun sebagai organisasi negara, kalau tak ada ketua, macam mana dapat keputusan? Jadi jemaah sekalian, dah 10.30 dah. Jadi itulah yang saya nak kongsikan pada malam ni. Tak apalah, hadis yang pertama, perbincangan berkenaan dengan kepimpinan dalam Islam. Jadi kenegaraan, pemerintahan, pelantikan ketua negara, ini sangat penting. Jadi dalam kitab Ahkamus Sultaniyah memperincikannya, dan sebenarnya banyak kitab-kitab lain yang ditulis oleh ulama-ulama Islam. Jadi hadis tadi adalah hadis yang himpunan berkenaan dengan bagaimana kepimpinan dan pengurusan dunia umat Islam. Semoga apa yang kita kongsikan tadi menjadi perkara yang apa yang Rasul kata, man da'a ila huda, orang yang mengajak kepada petunjuk, nak tunjuk kepada dunia umat Islam, mengulang kaji bahawa cara pengurusan dalam Islam ni ada perinciannya.
Moga apa yang kita buat ni, tuan-tuan yang hadir sama, perempuan yang hadir sama kalau ada perempuan ya, dapat dengar ayat Quran, dengar hadis, dapat pahalanya. Semoga pahala-pahala tu mengalir masuk kepada kita semua, insya-Allah. Jadi itulah pada malam ni dah sampai masanya, penghujungnya. Jadi dalam kita kata apa yang saya kongsikan tadi, banyak perkara sebagai pendedahan. Kalau kita kata nak bersoal jawab memang panjang, namun bagi saya secara rasminya kita tutup dulu majlis kerana mungkin ada di kalangan kita nak beredar, ada keperluan lain. Tapi kalau ada yang nak berbincang, bersoal jawab, boleh juga kita adakan muzakarah tapi di luar waktu pembentangan. Jadi saya tidak mau kita kata hold ataupun delay majlis ni. Kita tutup dulu dengan doa, lepas tu kalau ada perbincangan dan muzakarah boleh kita sambung secara informal. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya bukalah kalau ada feedback